Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. So saya doakan semua pelajar-pelajar saya dalam keadaan sihat, okey, dan dihindari daripada wabak penyakit COVID-19 insya-Allah. Okey. Alright, so hari ni masuk minggu kelima, minggu kelima di mana according to our syllabus ataupun OBE lesson plan. So kita study memang follow OBE lesson plan yang disediakan oleh UiTM lah. So seperti yang saya ajar pelajar-pelajar saya, okay, so mula nak study, apa kita kena tengok adalah dokumen yang paling penting adalah OBE lesson plan lah. Itu sebagai guideline kamu, okay. So apa saja subjek bukan subjek ICE, bukan subjek MEF, audit dan sebagainya, semua subjek sistem yang sama. So let's turn to our OBE lesson plan. So according to our OBE lesson plan, okay, this one lah. So ini yang kita dah belajar setakat ni. Chapter 1 dah habis. Chapter 1 kita dah belajar berkaitan dengan saya terangkan apa tu OBE lesson plan, macam mana nak gunakan dia. Okay, lepas tu kita pergi pada overview of today's technologies, computer devices and the web. Okay, so this one kita belajar apa tu gadget-gadget yang ada, PC, laptop. Okay, saya terangkan juga macam apa lagi apa jenis-jenis yang ada, keyboard macam mana, mouse dan sebagainya kan. And then kita belajar digital safety and security secara surface saja. Okay, and then program application pun secara surface saja. Communication and network, okay, ni LAN kabel, wifi dan sebagainya. Ini kita belajar secara saja. Okay, so ni kita dah habis dan kita dah pun buat latihan daripada final exam. Okay, so saya harap kamu semua faham dan insyaAllah boleh cuba buat sebanyak-banyak latihan final exam dan sebagainya. Okay, dan kita pergi iaitu dalam dia punya textbook pun kita tengok chapter 1 according to this. Okay, dan kita fokus lepas tu kita sambung pada minggu seterusnya kita pergi kepada computing component. Mana kita nak tahu apa komponen-komponen yang ada di dalam sesebuah komputer ataupun laptop ataupun tablet ataupun phone, smartphone dan sebagainya. Okay, banyak kita belajar prosesor, apa tujuan prosesor yang ada. This one kita belajar apa tu prosesor yang ada. Okay, dan kita belajar prosesor memori, cloud ni simpanan macam pen drive, disk dan sebagainya tu tapi dia tak ada physical abstain dia. Dia lebih kepada dalam webs. Okay, dia terawang-awang saja. Alright, sebenarnya kita belajar apa itu input. Input ni apa device-device yang digunakan untuk memasukkan data. Okay, itu input. So output macam mana output adalah device yang display data tu. Display information, bukan data-data. Kita proses, dia akan jadi information. Information akan dikeluarkan di output device. Okay, so, contoh output device ni printer, kita print dan keluar kertas. And then display monitor ni kita tekan keluar word depan kan. Dan digital storage yang ada. So untuk is one chapter yang berkaitan adalah chapter 2. Dia punya modul yang berkaitan adalah kalau ikut dalam buku teks chapter 6, chapter 7 dan chapter 8 dan kita dah pun habis selesai. Okay, dia pun dah selesai. Okay, so sekarang ni kita pergi pada chapter 3. Chapter 3 kita masuk OS, operating system. Kita dah belajar apa tu PC, apa tu laptop kan, apa tu gadget, apa tu tablet dan sebagainya. So kita nak tahu juga macam mana ianya beroperasi. Okay, apa software ataupun apa hardware yang ada untuk melaksanakan kerja-kerja yang ada dalam sebuah PC. So that's why kita belajar operating system seperti Windows. Okay, itu adalah operating system. iOS untuk iPhone, Android untuk Android. Okay, lagi apa lagi? Mac ada iOS dan macOS. Okay, so macam-macam lagi lah ada. Okay, so macam Windows ni untuk phone pun ada juga, HTC kan dia pakai Windows. Okay, alright, so ini kita dah belajar juga last week dan berkaitan dengan ini, berkaitan dengan chapter 9 di dalam buku e-book kamu ataupun dalam buku kamu ada chapter 9. Depan ni 9 kan, so chapter 9. Dan kita pergi sampai habis this one. Kan? Dan lepas tu kita stop dan kita patut sambung ini hari ini. So untuk video kali ini, saya buat dalam bentuk
recording supaya mudah untuk kamu refer semula. Okay, first week, second week dan third week saya ajar kamu macam mana nak menggunakan buku. Okay, that's why saya rasa perlu substance saya kat sini, existence of saya dekat sini, secara live dengan kamu supaya saya boleh guide kamu one by one. Dan saya ajar kamu macam mana nak gunakan, macam mana nak buat soalan final exam. Okay, macam mana kita nak mark soalan-soalan, kita nak analisa soalan macam mana. Saya dah ajar. So setakat hari ni saya rasa kamu dah bersedia, okay, untuk saya buat online recording version. Okay, saya rasa dah sampai masanya lah. Okay, so bila kita masuk saja ke bahagian video ni, so apa saya nak kamu buat, okay, adalah first sekali, so buka YouTube channel saya, iaitu Side Channel, and then jangan lupa subscribe kat bawah tu kan, dan tekan loceng tu. Alang-alang kan. So kita nak belajar, so sambil-sambil belajar tu bolehlah, okay, up saya punya page kan, alang-alang kan. Okay, so ini pun part of our ni lah. Okay, itu sebagai kamu punya seperti attendance jugalah. Okay, sebab mana bila kata mana kamu follow saya punya page tu, ibarat maknanya sekala apa-apa info yang bila kamu tekan subscribe, mana sekala baru punya video, automatik dia akan bagi alarm pada kamu. Okay, so bila kata kalau tak subscribe, saya risau bila kata ada video baru kamu tak take note pun kan, dia tak ada alarm kat kamu. Okay, itu pentingnya kamu subscribe. Okay, alright, seterusnya. Okay, dan banyak lagi video macam chapter 4, chapter 5 kan. Chapter 5 nanti, chapter 4 ni ini saya akan mengajar. Okay, dan lepas tu chapter 5 kamu pula yang akan buat assignment, nampak group project kat sini. Group project. Saya cross sini, group project and assessment. Okay, so this one semua cover bawah, quiz lah, no problem. This one starting from bila ni? Bila okay, next 2 week lah. Lepas raya lepas raya kita akan start dengan group project. So apa yang kamu kena buat, nampak? Apa yang kamu kena buat? Nampak group project. Satu group project lagi. Group project. Mana kamu yang kena explain ini semua ni. That's why saya bekalkan dulu dengan segala jenis resources, sumber-sumber yang penting untuk kamu buat presentation nanti. So presentation macam mana tu pulang kamu dapat macam saya buat ni. Tapi one by one lah, seorang-seorang. Mana mula-mula satu Ahmad buat, lepas tu Siti buat. Maknanya dia bahagi-bahagilah. Ahmad bahagian ni, Siti bahagian ni tu. Okay, so tu pulang pada kamu lah macam mana nak buat. So nanti saya cuma bagi guideline saja. Tak sure boleh tanya lah, tak ada masalah. Okay, alright. Okay, so berbalik pada kita punya pembelajaran. So pembelajaran kita akan datang sama juga. Okay, format dia berbeza sikit. Maknanya dulu kamu buka Microsoft Teams dan sebagainya kan. Sekarang sama juga, mula-mulanya kamu akan daftar kehadiran dahulu. Macam mana kehadiran? Kamu kena buka YouFuture and then lepas tu sign in. Okay, lepas sign in, buka Google Classroom, tengok ada tak video-video yang berkaitan. Okay, yang saya upload kat situ. Dekat situ saya upload lah saya punya link-link yang berkaitan. Tapi kalau kamu subscribe dah tu, maknanya automatik kamu akan tahu. So that's why penting. Okay, bila kata kamu automatik, dia akan jadi ada alarm dalam kamu punya bell, dalam kamu punya phone yang ada resource baru yang masuk, ada video baru yang masuk, ada video baru yang masuk. Okay, alright. So macam mana ianya berjalan adalah saya akan buat part by part. Kalau kata chapter 2 tu ada 3 chapter, so saya akan buat 1, 2, 3. Okay, asing-asing, tak akan buat sekali. Sebab saya tahu senang pelajar untuk fokus. So lebih teratur insyaAllah. Okay, sekarang ni untuk yang atas ni kita dah pun selesai. Okay, dan kita masuk yang bawah ni. Okay, so overview of program and apps. So dalam kamu punya buku, chapter berapa yang berkaitan dengan chapter 4. Okay, modul 4. Dan dalam slide kamu kita tengok modul 4. Dalam slide ada modul 4 di sini dalam chapter 3 juga, tapi modul 3. So kita buka. Okay, this one Computer Operating System Program and Application. The 3, part 3. Ada application. So dia fokus pada aplikasi-aplikasi yang lain. Okay, so learning objective. So
untuk yang sebelum ni, 2 slide sebelum ni kita dah pun habis. Dan saya harap kamu take note dan cuba fahamkan lah. Okay. So this chapter basically from ebook juga daripada book juga. So book chapter berapa ebook chapter 4. Kamu boleh tengok kat sini So untuk faham buku dia pun sama juga Tengok pada sini. Program and apps, productivity, graphic, security and other tools. Nampak? I use my computer and mobile device to complete homework, assignment, pay bills, edit digital photo, post social media updates and play games. I also use an antivirus program. What other program and apps could I need? Nampak? Ni yang kita biasa guna. Tapi yang kita tak biasa guna, apa lagi yang perlu kita tahu? Okay? Itu yang nak diajar dalam this chapter. Okay? While you may be familiar with some of the content in this chapter, do you know how to? So, kalau kata kamu dah familiar pun, dia tanya kamu lagi. Kamu tahu tak semua benda ni? So, setiap chapter dia ada mukadimah macam ni. So, kenapa dia bagi mukadimah ni? Sebab apa? Sebab dia nak kamu berinteraksi dengan dia. Okay? So, mungkin kamu tahu antivirus ada dah. Tahu. Tapi apa jenis antivirus? Apa kegunaan dia dan sebagainya? Apa beza antara virus dengan malware? Nampak? Itu benda-benda yang simple, kita rasa kita dah tahu tapi sebenarnya kita tak tahu lagi. Okay, recognize a virus hoax. Okay, protect your smartphone against malware threat. Okay, recognize message-message yang berkaitan dengan ini. Uninstall a program or remove. Macam nak uninstall program, kita tahu dah kita pernah install, tapi uninstall macam mana sebab apa? Tablet lain, PC lain, laptop lain. Okay, macam mana cara dia kan? So kita akan belajar nanti. So selepas kamu habis chapter ni, ini yang bakal kamu boleh buat. So kalau lepas habis chapter pun tak pandai yang ni, maknanya tak habis lagi lah. Okay. Identify the general categories of program and apps. Okay, kamu boleh identify program-program yang ada, apps-apps yang ada. Describe how an operating system interact with application and hardware. Differentiate among the way you can acquire program and apps, detail, custom, web apps, mobile apps dan sebagainya lah. Okay, ni boleh baca sendiri. Okay, program and apps. Apa itu program, apa itu apps? Okay, so kita nak senang belajar, fokus pada, tengok pada kamu punya slide. This one. Okay. This one Okay, actually program and apps ni kita dah belajar dalam slide yang kedua hari tu. Okay, ini sambungan saja slide ketiga ni. Nampak program apps. Kita dah belajar hari tu. Grafik apa? Dah ada dah. Kita go through a bit hari tu Kita dah go through chapter 3 ni, part 2 kita dah go through habis. Apa tu programs, apa tu apps. Okay, this one kita tengok sekali. Program software, device network. Okay, program apps, retail software, custom software ada. Okay, freeware, open source software, public domain software. Okay, installing and updating program apps yang ada. Kategori program and apps yang ada. Nampak, ini kita dah belajar lah last week. Okay, program apps, apa kategori yang ada So program yang ada, kategori yang ada, business punya, grafik, media, personal 3, 4, 5 dan 6. Okay, ini kategori yang ada. So kalau soalan tanya kategori, ini kategori. Dan program apps yang berkaitan is one. Ini program apps yang berkaitan dengan dia. So mana? So itu yang kamu kena faham. So productivity application, kamu kena tahu program tu apa kegunaan dia, function dia untuk apa, kategori apa. Okay, lepas tu apa contoh-contoh example yang ada. So kalau soalan tanya, ini jawapan. Productivity application. Productivity application, macam mana kita nak identify itu adalah apps yang berkaitan dengan productivity. So ini pun saya dah ajar dah last week. Okay, word processing, ini berkaitan aktiviti kita lah. Presentation, okay, spreadsheet. So nanti akan ada chapter di mana kamu kena explain setiap satu ni. Okay, PowerPoint seorang satu group explain, Word satu group explain, Excel satu group explain, database satu group explain. Okay, so this one untuk pendedahan secara general saja untuk kamu tahu dan aware. Itu adalah productivity application. Okay, enterprise computing, ni apa benda? So baca, fahamkan, saya dah explain dalam minggu lepas Graphic and media, ni ada Photoshop sebagai tu pun, Photoshop, AI tu pun salah satu daripada grafik jugalah. After Effects dan sebagainya So action bab ni one boleh baca juga. Okay, dalam buku teks sebenarnya sama juga. Okay, dan kita sambungan dia kita pergi pada ada application. So ada application yang ada selain daripada yang untuk productivity adalah okay, personal interest application. Personal ni yang secara peribadi lah kita minat. Okay. Apps yang berkaitan dengan lifestyle application, medical application, entertainment,
convenient application, education. Okay, contoh yang ada kat sini lifestyle, ada weather kan. So dalam smart watch ada weather, dalam phone ada weather kan. Itu adalah lifestyle application. Contoh So music, so dalam kita punya iPod iPod ada music kan. Okay, iMusic kan. So itu adalah part of lifestyle application. Research genealogy, find recipe, okay, locate location kan, restoran, gas station dan sebagainya, map dan sebagainya, itu adalah lifestyle application. So kamu kena tahu beza Medical application macam mana? Okay, research symptom, fitness, heart program. Ini dalam smartwatch ada, dalam phone pun ada kan. Yang apa, yang ada buat tracking untuk lari, tracking untuk kita jogging, tracking untuk kita bersenam, ada instructor pun ada, software apps kan. Ya, itu semua adalah yang berkaitan dengan tengok sleep pattern kita, deep sleep, sleep tak tenang dan sebagainya, semua tahu kan. Count calories pun ada. Ini semua adalah medical application, contoh-contoh of medical application. Okay, so untuk entertainment application pula, listen to music, radio, view photo, watch video dan sebagainya. Ini untuk baca buku dan sebagainya, entertainment application. Convenience pula macam mana? Convenience berkaitan dengan apa? Okay, remote start your vehicle. Okay, nampak ni contoh-contoh ni semua yang dia explain ni adalah yang contoh-contoh untuk convenience application yang memudahkan kehidupan seharian. Education application adalah access how to guide, learn, fine tune particular skill, follow tutorial, run simulation dan sebagainya yang berkaitan dengan pembelajaran. Okay. Alright, use features in voice command, personal assistant and mobile apps. Okay, this one sekejap. Okay, so ini antara communication application yang ada, iaitu blog. Okay, communication application, blog. Ini antara communication application, so, a part of kategori yang berkaitan dengan communication application. Tadi kita berkaitan dengan personal, lepas tu kita berkaitan dengan dalam personal tu ada macam-macam lifestyle dan sebagainya. Sekarang kita pergi pada communication. So ini communication adalah komunikasi lah, apps yang kita gunakan untuk aplikasi, blog, browser, chat, online discussion, email, video conference, mobile text, internet message, internet phone dan sebagainya. Okay, ini boleh baca dan fahamkan dalam buku teks ada detail dia, asal ke perinci. So ini basically kamu tahu apa itu semua ni, cuma secara secara detailnya dia lebih mendalam ada di dalam buku kamu lah. Dan security tools yang ada dengan security to protect your computer. Apa kegunaan dia adalah untuk protect kamu punya ni. Kamu ada buat kan dalam phone kamu buat password, macam-macam pattern dan sebagainya untuk elak orang buka. Untuk apa tu semua? Okay, untuk kamu elakkan daripada orang mencuri data dan sebagainya, ataupun privacy kamu. Okay, kamu nakkan personal privacy. Okay, itu kegunaan-kegunaan ni lah. Usually included, sebenarnya ada dan OS yang ada tu memang dah di set dalam tu ada yang pakai pattern, ada pakai nombor dan sebagainya kan, ada pakai scan cap jari pun ada pakai muka pun ada kan, macam-macam. Okay, mata pun ada sekarang ni. Ini security tools included personal firewall, antivirus program, spyware, adware, other malware remover, internet filter dan sebagainya. Ini untuk, kalau untuk OS, apa yang berkaitan adalah firewall, antivirus, spyware, malware, internet filter dan sebagainya. Okay. So apa tu antivirus program yang ada? Antivirus kegunaannya adalah untuk to protect a computer against viruses by identifying and removing any computer viruses found in memory, on storage, media or on incoming files. Kalau tak boleh remove, apa akan jadi? The infected file are quarantined. Kalau tak boleh remove pun, dia asingkan daripada yang lain-lain supaya dia tak mengganggu atau merosakkan yang lain-lain. Ada macam virus coronavirus lah kan. So nak elak kalau kita tak boleh nak buang, tak boleh nak ubati dia, apa kita buat? Kita asingkan orang daripada orang lain supaya dia tak menjangkiti orang lain. Sama juga dengan PC, function sama, antivirus. Okay, most antivirus program also include protection against malware. Okay, nampak kebanyakan antivirus program ni dah dimasukkan sekali dengan malware, untuk elakkan malware sekali. The virus is a potential damaging program that affect computer or device negatively by altering the way it works. Nampak? Macam mana virus tu berfungsi adalah dia akan ganggu gugat apps lain, okay, dengan apa? Dia ubahkan function dia. Contoh, PowerPoint untuk display something kan, tapi dia ubahkan PowerPoint tak boleh display something. Okay, negatively nampak dia memang untuk merosakkan lah, negatively.
Other than virus, there are malware tu. Ada malware juga. Malware ni apa? Include worm. Malware ni worm. Biasa kita dengar Trojan horse. Ni semua virus ke? Itu adalah part of malware. Dia virus tapi di bawah kategori malware. Worm, Trojan horse, program and rootkit. Virus, really what is a malware? Apa pula malware? Okay, malware antara tadi kan worm, Trojan horse dengan rootkit kan. Malware adalah resides in active memory and replicates itself over a network to infect computer and device using up system resources and possibly shutting down the system. Nampak? Kalau PC, laptop kamu selalu restart dan sebagainya, itu adalah maknanya ada malware worm dalam tu. So apa kena buat? Kena install antivirus dan untuk buang dia barulah okey. Okay. Trojan horse is a destructive program disguised as a real program. Dia act seperti real program and can capture information such as username, password from computer or enable someone to control the computer remotely. Nampak? Ni virus juga so macam mana ni? Remote ni macam yang software yang saya tunjuk tu lah kan. Dia menggunakan Trojan horse di mana dia boleh control. Okay. A rootkit is a program that easily can hide and allow someone to take full control of your computer from a remote location, often for nefarious purposes. Nampak? Ini sama juga macam tu. Rootkit, Trojan horse biasa orang gunakan untuk hack. Okay, spyware, adware and other malware remover. Okay, spyware remover. Apa ada tak spyware remover? It is a type of program that detect and delete spyware and similar program. An adware remover is a program that detect and delete adware. Okay, so apa tu spyware, apa tu adware, di sebelahnya boleh baca dan fahamkan. Malware remover pula untuk apa? Detect, delete spyware, adware and other malware. Nampak? Malware remover keseluruhan, semua delete. Internet filter. Okay, apa guna filter? Program that remove or block certain item from being displayed. Itu masuk internet filter. Okay, anti-spam program ni contoh-contohnya ada. Web filter program, software, phishing filter, pop-up and pop under blocker. Apa itu spam? Biasa dengar orang spam kan? Is a unsolicited email, message or posting sent to many recipient or forum at once. Itu maksudnya spam. Apa spam ni yang SPRM juga. Bukan spam ni adalah dia hantar virus, dia hantar email pada ramai-ramai recipient. Ada spam kan, macam yang banyak marketing sekarang kan. Dia tekan je link tu automatik masuk email kamu kan, sampai tak berhenti. Itu spam lah tu. Siapa yang selalu buat tu? So kita tengoklah siapa selalu buat. Tu adalah spam lah tu. Yang macam tu kita boleh panggil dia spam. Phishing is a scam which preparators send a official looking email message that attempt to obtain personal. Nampak? Ini contoh. Phishing ni scam. Dia scam juga, tapi scam dia lain macam sikit. Dia hantar email apa semua tu untuk betul-betul nak ambil personal data orang tu. Okay. Pop-up ads pula ini dia keluarkan. Biasa kita tengah tengok internet tiba-tiba atau tengok YouTube tiba-tiba naik ads sebagainya kan, atau pop-up ads maksudnya. A pop under ad is a internet advertisement that is hidden behind the browser window. Ni kat mana? Kat dalam browser Google kamu tu ada ad tu kan, itu panggil pop under apps. File disk and system management tool. Okay. To perform maintenance type tasks related to managing a computer, device or its program, function provided by this tool include the following. Okay. So ada clean up, disk dan sebagainya. Ini saya dah explain sebelum ni kan. Nak backup macam mana, nak defrag dan sebagainya tu kan. Ada saya tunjuk baru ni kan. So inilah contoh. Okay, file manager. Apa kegunaan file manager? Okay, a tool that perform function related to the file management. Okay, ni dia meaning Search tool untuk apa? Untuk mencari something lah. Baca ini. Image viewer, kita boleh tengok view image yang kita ada. Uninstaller, ni untuk apa? A tool that remove all program. Disk defragmenter. Okay, apa kegunaan disk defragmenter ni? A tool that recognize the file and unused space on a computer hard disk so that the operating system access data more quickly. Okay, nampak? Dia susun balik supaya lebih laju sikit. Contohlah rumah kamu kalau bersepah kan. Kamu nak jalan pergi lambat kan. Kena elak ni, sampah ni, habuk ni kan. Kena elak. Jalan lambat nak sampai ke dapur contoh. Tapi kalau kamu dah kemas balik cantik, jalan straight je kan. So tak adalah lambat. Itu contoh defragmenter lah. Screen saver, a tool that causes a display device screen to show a moving image. Ini macam biasalah, kita dalam phone pun ada, dalam laptop pun ada. Okay, desktop pun ada.
File compression, kita compresskan file, kita zipkan dia. Macam saya ajar sebelum ni ada, saya tunjukkan right click macam mana. Macam ni lah, zipkan file kan. Right click, pergi dekat file yang kamu nak. Contoh ini, right click, so pergi dekat send to compress file. Okay. Alright, seterusnya kita pergi lagi. PC maintenance, apa pula benda ni kan? PC maintenance ni kan. So sekarang kita fahamkan juga. A program that identify and fix operating system program, detect and repair drive program problems and include the capabilities of improving and computer performance. Okay, backup tool. Ni nak backup, nak simpan data kamu supaya bila kata something wrong dengan kamu punya PC, laptop dan sebagainya, kamu ada backup. Restore tool. Restore tool ni kamu set. Restore, kamu nak restore bila kata something wrong dengan kamu punya PC, dia akan back to the restore date yang kita dah set. Power management ni macam kita nak monitor kita punya penggunaan bateri lah. Okay. Dan habis untuk chapter 3. Okay. So basically apa yang kita dah belajar adalah ada application this one. Okay. So habis so dalam ni ada 2 chapter this one ada chapter 9 dan this one chapter 4. Okay. So refer balik. Ini dalam buku teks chapter dalam buku teks ini. Boleh refer balik dan fahamkan. So andai kata ada sebarang soalan, so boleh tanya saya lah, insya-Allah. Okay, saya ada untuk kamu semua. Okay. So apapun, jangan lupa sign attendance kamu dan wait for my related video yang berkaitan dengan ini. Dan next saya akan buat video berkaitan dengan chapter 4. Okay, chapter 4 this one lah. Communication and network. Okay, so apa kita akan belajar, saya akan masuk ke dalam video yang seterusnya, insya-Allah. Okay, apa pun saya doakan yang baik-baik untuk kamu semua. Semoga kamu terus cemerlang, insya-Allah, dan buat preparation untuk quiz 1 kamu, insya-Allah. Okay. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.